Baik murid-murid, hari ini kita akan buat ulang kaji perniagaan tingkatan 4 unit 2.3 analisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Apakah maksud faktor dalaman? Faktor dalaman ialah faktor yang dimiliki oleh syarikat yang boleh memberi kekuatan dan kelemahan kepada sesebuah organisasi. Biar kita lihat satu persatu. Baik, yang pertama ialah gaya pengurusan. Gaya pengurusan ialah teknik mengurus sesebuah perniagaan. Terdapat 5 jenis gaya pengurusan, iaitu gaya pengurusan laissez-faire, gaya pengurusan sokongan, gaya pengurusan sederhana, gaya pengurusan autokratik, dan juga gaya pengurusan demokratik. Yang pertama, gaya pengurusan laissez-faire, iaitu majikan terlalu memberi ruang atau kebebasan kepada pekerja mereka dan masalah tingkah laku pekerja yang suka dikawal akan timbul. Organisasi mungkin akan gagal mencapai matlamatnya. Gaya pengurusan kedua ialah gaya pengurusan sokongan, iaitu perhubungan baik antara majikan dan pekerja. Mungkin ada risiko kegagalan dalam tindakan majikan untuk mempengaruhi pekerjaan yang berusaha. Yang ketiga ialah gaya pengurusan sederhana. Dalam gaya pengurusan ini, majikan bijak menjaga hubungan dengan pekerja mereka dan majikan memberi motivasi kepada pekerja agar berusaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Gaya pengurusan seterusnya ialah gaya pengurusan autokratik. Dalam gaya pengurusan ini, tindakan majikan adalah tegas dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Dan biasanya gaya pengurusan ini menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan sesetengah pekerja. Gaya pengurusan demokratik pula, majikan menunjukkan toleransi dan menjalin hubungan yang baik dengan pekerja dalam semua aspek. Dan gaya pengurusan demokratik ini adalah gaya pengurusan yang paling baik. Baik, faktor yang kedua ialah sumber manusia. Dalam faktor dalaman sumber manusia ini, kita memfokuskan keperluan tenaga kerja semasa, termasuk pengurusan pembahagian kerja dan menambah baik tenaga kerja sedia ada. Sumber manusia boleh dibahagikan kepada sumber manusia dalaman, iaitu pekerja yang sedang berkhidmat dalam sesebuah perniagaan, dan sumber manusia luaran yang merujuk kepada pengambilan pekerja dari luar organisasi ke dalam organisasi kita. Jika sesebuah perniagaan mengambil sumber manusia dalaman, ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya ialah dapat memotivasikan pekerja. Kedua, pekerja lebih memahami budaya organisasi kerana kita guna pekerja yang sama dalam organisasi tersebut. Ketiga ialah maklumat pekerja ini sedia ada dalam organisasi. Apakah kelemahannya pula? Kelemahannya ialah pekerja yang sedia ada ini tidak membawa idea yang baharu, dan terdapat juga kekosongan jawatan jika pekerja dalaman ini telah diambil ke bahagian yang lain atau telah dinaik pangkat, akan berlakunya kekosongan jawatan. Ketiga ialah pengetahuan stereotip. Maksudnya ialah pekerja yang sedia ada ini ada fikiran tertentu atau pendapat tertentu tentang organisasi perniagaan tersebut. Bagaimana pula dengan sumber manusia luaran? Jika kita ambil sumber manusia dari luar, apakah kelebihannya? Kelebihannya ialah pekerja ini mungkin akan melahirkan idea yang baharu yang dibawa dari organisasi luar. Kedua ialah kemahiran baharu, dan ketiga ialah semangat untuk menjalankan tugas.
Kelemahannya pula ialah pekerja dari luar atau sumber manusia luaran ini memerlukan program induksi dan juga mengambil masa untuknya memahami budaya organisasi kita. Dan ketiga ialah kos merekrut yang tinggi. Faktor yang ketiga ialah pemasaran. Pemasaran ialah satu sistem aktiviti sesebuah perniagaan yang dibentuk dalam merancang dan melaksanakan strategi produk, penentuan harga, promosi dan pengedaran barang atau perkhidmatan. Dan ini termasuk campuran pemasaran iaitu 4P, produk, harga, pengedaran dan promosi. Faktor keempat ialah pengeluaran. Pengeluaran ialah proses menghasilkan barang atau perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia yang tidak terhad. Dan pengeluaran melibatkan proses menukar input kepada output melalui aktiviti tambah nilai. Faktor kelima ialah kewangan. Kewangan merujuk kepada struktur kewangan perniagaan yang berkaitan tentang sumber pendapatan serta peluang-peluang pelaburan perniagaan tersebut. Faktor keenam ialah teknologi maklumat. Teknologi maklumat membolehkan komunikasi dan hubungan antara peniaga dan pembekal, pelabur dan pelanggan. Dan maklumat dapat disampaikan melalui internet dengan lebih mudah. Dan dengan adanya teknologi maklumat, maklumat dapat disimpan dengan lebih teratur. Dan ini memudahkan proses membuat keputusan. Faktor dalaman yang terakhir ialah penyelidikan dan pembangunan. Penyelidikan dan pembangunan merupakan aktiviti kreatif dan inovatif yang dijalankan secara sistematik untuk meningkatkan pengetahuan dan penciptaan produk baharu yang berguna. Bagaimana pula dengan faktor luaran? Faktor luaran ialah faktor yang memberi peluang atau ancaman kepada sesebuah syarikat. Yang pertama ialah politik. Setiap dasar yang ditetapkan oleh kerajaan mempengaruhi persekitaran perniagaan. Contoh seperti GST. Kedua, ekonomi. Faktor ekonomi boleh mempengaruhi kuasa beli dan gaya perbelanjaan pengguna. Jika pendapatan naik, kuasa beli juga naik. Jika ekonomi baik, prestasi perniagaan turut menjadi baik. Faktor luaran yang ketiga ialah sosio budaya. Sosio budaya merupakan cara hidup yang diamalkan oleh pengguna dan ini mempengaruhi permintaan terhadap sesuatu barang atau perkhidmatan. Keempat ialah teknologi. Perubahan teknologi mewujudkan peluang dan pasaran baharu yang lebih banyak kepada usahawan. Teknologi baharu menjadikan barang ditawarkan pada harga yang lebih rendah dan membolehkan barang disampaikan dengan lebih efisien. Faktor kelima ialah ekologi. Ekologi melibatkan isu alam sekitar seperti sumber bahan mentah, sumber tenaga, kadar pencemaran. Dan pelbagai agensi membuat penyelidikan produk baharu untuk menggantikan atau mengurangkan penggunaan sumber semula jadi. Dan akhir sekali ialah undang-undang. Undang-undang diperlukan untuk melindungi semua pihak termasuk masyarakat dan alam sekitar. Dan ia mewujudkan persaingan yang sihat dan melindungi pengguna daripada penipuan peniaga yang tidak bertanggungjawab.